Kota Damansara. Terima kasih Timbalan Speaker yang handsome hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kota Damansara mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Menjelang 2013, rakyat Malaysia dijangkakan berhijrah dan menduduki negeri Selangor adalah seramai 9 juta orang kerana ingin menikmati kemakmuran dan kepesatan ekonomi di negeri ini. Namun, sejauh manakah rakyat Selangor akan berasa tenteram dan terjamin dengan penyediaan rumah kediaman yang dijangka akan meningkat dari masa ke semasa, terutama untuk golongan graduan muda dan kelas menengah. Di mana letaknya konsep pembangunan berkualiti rakyat dipeduli untuk direalisasikan oleh kerajaan negeri? Adakah cukup dengan janji yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, Perdana Menteri pula. Tak ada, tarik balik. Datuk Menteri Besar, jangan berangan. Menyediakan rumah Selangorku untuk 3 tahun cukup untuk melegakan hati rakyat Selangor. Pada masa yang sama, kadar permintaan rakyat terhadap perumahan mampu milik ini telah mencecah 40,000 unit. Benarkah dengan jaminan yang bersifat populis kerajaan negeri telah lock dengan izin dalam persidangan dahulu dengan meletakkan 42,000 ringgit Malaysia hingga ke 250,000 ringgit Malaysia nilai bagi rumah Selangorku? Adakah janji muktamad kerajaan negeri bahawa nilai harga rumah Selangorku akan kekal untuk selama-lamanya? Statistik Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor merekodkan sebanyak 1,682 unit rumah Selangorku siap sepenuhnya. 4,720 unit masih dalam pembinaan dan sebanyak 14,344 unit masih belum dibina. Adakah dengan pencapaian 8.1% wajar dibanggakan oleh kerajaan negeri Selangor berbanding 20,746 unit yang sepatutnya siap dibina seperti yang dijanjikan kepada rakyat Selangor? Persoalannya, di manakah letaknya projek pembinaan rumah mampu milik yang berjumlah 5,774 unit rumah yang dilancarkan pada pertengahan Mac 2015 melalui kerjasama oleh Sime Darby Properties, IJM Land dan WCT Holding Berhad. Begitu juga dengan 9 projek rumah Selangorku yang berjumlah 11,833 unit yang diluluskan oleh kerajaan negeri. Adakah rakyat sepenuhnya mengetahui pelaksanaan projek tersebut? Berdasarkan data dari Lembaga Perumahan Hartanah Selangor, sebanyak 55 projek rumah Selangorku akan dibina meliputi 8 daerah di negeri Selangor. Petaling 9 projek, Kelang 5, Gombak 8, Kuala Selangor 4, Ulu Selangor 5, Sepang 4, Kuala Langat 1 dan Ulu Langat 19 projek, tetapi tanpa lokasi yang spesifik. Apabila diteliti secara mendalam, mengapakah projek ini tidak dibuat atau dirancang di daerah Sabak Bernam? Adun Sabak Bernam pun pernah berkata, adakah penduduk Sabak Bernam penduduk kelas ketiga? Adakah daerah tersebut tidak mempunyai rakyat negeri Selangor? Mengapakah hak rakyat di daerah tersebut dinafikan? Apakah signifikan laungan rakyat dipeduli tetapi tidak mewujudkan rumah Selangorku di daerah Sabak Bernam ini? Bagaimana pula dengan sumpah yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor sebelum ini yang menjanjikan mendahului rakyat? Timbalan Speaker, pada 22 Februari 2014, tarikh keramat katanya, apabila Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor merasmikan Majlis Pecah Tanah Rumah Selangor dan menandatangani
perjanjian persefahaman di sebahagian tanah milik Menteri Besar Selangor Incorporated berkeluasan 68.24 ekar di Sungai Sering, Hulu Kelang, Gombak, Selangor. Persoalannya, mengapa status pembinaan kini masih di peringkat kelulusan pihak berkuasa tempatan? Bagaimana untuk mempercepatkan proses kelulusan tersebut? Berapa minit nak bagi saya? Berapa minit nak bagi saya? Bila lampu tu kuning, standby. Standby. So minta maaf, duduk. Tak ada masa. Mengapa hanya 2 projek apartmen sahaja di Mena yang meliputi 624 unit di peringkat permulaan dan mengapa tidak 2,496 unit? Mengapa harga jualan dibuka kepada rakyat bermula di antara RM220,000 Malaysia hingga kepada RM250,000 Malaysia? Di manakah pula rasionalisasi tema rakyat dipedulikan dengan menawarkan nilai rumah ini bermula RM42,000 Malaysia seperti yang dijanjikan dalam persidangan lepas? Jangan aniaya rakyat Selangor. Persoalan berikutnya pula, berapa ramaikah jumlah pembeli yang telah pun membeli unit rumah tersebut? Pohon YB yang bertanggungjawab tidak menggunakan alasan-alasan lapuk seperti tidak cukup bajet, tidak ada kerjasama dari kerajaan pusat atau 1,001 alasan sekiranya projek ini tidak mencapai matlamat yang diwar-warkan dalam sidang yang mulia ini. Saya ingin mendengar apakah tindakan yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri. Jaminan apakah Rumah Selangorku tidak mengenepikan pembangunan komuniti mampan apabila berlaku banyak kelompang dalam projek ini? Skim Pembiayaan Perumahan Selangorku, Dana Sel. Dalam persidangan lepas, saya dimaklumkan bahawa skim ini mempunyai peruntukan sebanyak 10 juta ringgit Malaysia melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor bertujuan menyelesaikan masalah peneroka bandar dengan menggunakan konsep sewa dan beli. Isu di sini adalah mengapa 139 orang penghuni Bukit Botak yang mendiami kawasan perumahan Taman Selayang Mutiara yang sekian lama mempunyai masalah mendapatkan pembiayaan pinjaman perumahan tidak ditawarkan melalui skim ini. Adakah mereka bukan peneroka bandar? Mengapa mereka tidak dimaklumkan berkenaan kemudahan skim ini sebelum menawarkan kepada pembiayaan konvensional melalui Maybank Seksyen 14 Shah Alam yang telah diwar-warkan dalam media masa baru-baru ini? Mengapakah peruntukan ini disalurkan kepada peneroka bandar di Ken Rimba, Jalan Lengkuas 16/19 Seksyen 16 Shah Alam yang kini status pembinaan tidak diketahui dan Sungai Sering di Hulu Kelang yang masih lagi di peringkat mendapat kelulusan pihak berkuasa tempatan? Di manakah ketulusan kerajaan negeri dalam konteks pembangunan berkualiti, rakyat dipeduli? Adakah peruntukan akan disimpan dan kemudian dimasukkan terus ke reserve negeri di kemudian hari? Timbalan Speaker yang bijak bistari. Bukan bodek bukan kipas juga. Kota Damansara bersama rakyat di Seksyen 8 PPR Kota Damansara amat bersedih dan bersimpati ke atas tragedi yang sangat menyayat hati yang berlaku kepada Allahyarham adik Haziq pada 28 Januari 2015 di Blok B, jatuh daripada tingkat 6 disebabkan railing yang telah reput. Tragedi ini adalah tragedi kedua selepas tragedi yang pertama berlaku kepada seorang anak India di Blok D pada tahun 2013. Aduan telah dibuat, malangnya tindakan pemulihan dan naik taraf tidak dilakukan secara menyeluruh. Apakah skop kerja menaik taraf yang diberi dan diumumkan oleh Esko Kerajaan Negeri sebanyak 5 juta yang diumumkan baru-baru ini? Saya inginkan penjelasan daripada Esko Kerajaan Negeri supaya
perkara ini tidak akan berulang kembali. Saranan saya kepada kerajaan negeri, berilah komitmen yang serius untuk menangani masalah ini. Percepatkan kerja baik pulih, laksana kerja-kerja naik taraf secara menyeluruh. Jangan buat kerja seperti melepaskan batuk di tangga. Jangan sampai tragedi berulang kali ketiga. Petang kemarin 31 bulan 4 2015, banjir kilat juga berlaku di Kota Damansara, di Jalan Jati, di Jalan Merbau, di PKNS, di Taman Warisan, melibatkan lebih kurang 200 buah rumah. Ini adalah kawasan perkampungan. Kota Damansara telah menyarankan di sidang Dewan yang lepas kepada kerajaan negeri untuk memperuntukkan perbelanjaan untuk menaik taraf sungai dan peparitan di kawasan Kampung Melayu Subang. Tahun 2006 adalah tahun terakhir kerja-kerja naik taraf ini. Kota Damansara menggesa kerajaan negeri sekali lagi untuk memberi sejumlah peruntukan untuk menaik taraf sungai Damansara dan juga perparitan di kawasan Kampung Melayu Subang. Kerana kita dah tak nak melihat rakyat bersusah payah untuk membersihkan rumah apabila keadaan banjir kilat ini berlaku setiap masa. Saranan Yang Amat Berhormat Menteri Besar katanya, pembangunan berkualiti rakyat dipeduli. Kota Damansara tertanya-tanya, adakah ianya realiti atau hanya janji? Atau hanya gimik politik kerajaan negeri untuk meraih sokongan dan simpati pengundi. Pesanan Kota Damansara untuk adun dalam dewan ini, jangan bersifat angkuh dan sombong diri. Asyik melihat kesalahan orang lain tanpa cermin diri sendiri. Isu dipolitikkan tak henti-henti. Macam sempurna sangatlah kerajaan ini. Ingatlah, sedarlah, muhasabahlah diri. Dunia ini sentiasa berpusing setiap hari. Jari telunjuk menuding orang lain. Jangan lupa jari kelingking juga menuding diri sendiri. Sekian, dengan ini saya menyokong titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.